Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahda sadaka wahda wa nasara abda wa azan jundah wa hazamal ahzaba wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad khatimul salam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Yang mulia saudara pengurusi, imam, Muhammad, Tua, kampung, para hadirin rahmat Allah, Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu saya tahu lah, hari ini cukup banyak itu pagi keluar, cukup banyak itu kiranya, cukup banyak semua. Macam ni saya sampai jadi 6.50 dah sampai dah, tapi tak boleh. Itu saya dah maaf, terlewat sikit. Tajuk kita malam ni pengajaran haji. Ramai dah pergi haji kan? Banyak dah pergi haji. Oleh kerana itu sebab saya suruh ambil Quran pasal nak cerita bab haji. Takut saya terlepas cakap. Siapa tuan-tuan balik buka dalam Quran juzuk 12, ada nama satu surah, surah haji. Tuan-tuan tengok ya. Saya bawa saja supaya kita ada fikiran, berfikir. Rukun Islam ada 5. Islam ni rukun semayang, puasa, zakat dan lain. Ada tak surah semayang? Ayat semayang itu surah semayang tak? Ayat zakat ada, tapi surah zakat tak? Ayat puasa ada, surah puasa tak? Tapi haji ni semua hidup pun dia sekali je. Itu pun kalau ada duit, tapi dia ada satu surah. Surah situ kamu dia sudah boleh nampak bagaimana surah haji dia ada khas satu surah. Kita ayat dia lebih kurang 87 ayat dalam bab surah haji. Kemudian kita lihat surah haji pergi Mekah, tempat tanah yang suci. Tanah yang suci. Bila kita pergi itu, nak dapat hati yang suci itu, bersihkan akal dulu. Batinnya kita nak gosena, nak cakap bohong, nak cakap pelawak tu tadi. Ya, tempat kita boleh ni duduk di tanah suci macam mana? Bila kita berada di tanah suci, ini yang kita kena betulkan. Itu sebab saya dah 5-6 kali pergi Mekah ni, tuan-tuan bawa juga. Kadang-kadang orang nak ikut, orang tua-tua, sian. Dan tentu je tuan-tuan nak pergi Mekah, bukan tak boleh. Apa yang boleh tu? Baca doa, Allahumma Allah, tolak dah orang, habis. Sungguh. Kalau tak baca, hafal ayat doa tu macam Qul huwallahu ahad, baru belajar 2 bulan, 3 bulan. Haji iaitu rukun Islam yang kelima, yang akhir. Kemudian kita tengok ayat ni tuan-tuan. Ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Hei manusia, disebut nama manusia, takutlah akan Tuhan kamu. Sesungguhnya gegaran pada hari kiamat amat besar dahsyatnya. Macam mana besarnya? Hari itu yauma tarawunaha tadhalu kullu murdiatin. Orang perempuan ibu yang sedang menyusu anaknya tinggalkan anak. Tuan-tuan orang lelaki tak ada menyusu anak. Nak cari pengalaman, balikkan tanya. Dia tidur dengan isteri, betul ke mak? Tuan cakap. Tengok orang perempuan, kalau dia sedang tidur pun anak dia nangis, berapa kepala dia? Mati lelak, pergi tetik. Kalau dia sedang makan, bangku sebelah, suap nasi sebelah, dan sebab tinggalkan dia sayang. Tapi hari itu dia boleh tinggalkan anak dia. Bayang. Contoh macam tu.
Bukan saya cakap. Buka Quran kan ayat 17. Surah 17. Lagi wa talau kullu zati hamlin hamlaha. Orang yang sedang mengandung buku. Dua contoh pada orang perempuan. Cuba balik tuan-tuan. Ini Tuhan buat contoh. Lagi wa taran nasa sukara. Manusia lain pula yang tak mengandung, yang tak ada anak ni, manusia macam keadaan mabuk. Wa mahum bisukara, tapi dia bukan mabuk, bukan dia minum todi, bukan dia minum arak. Walakinna azaballahi syadid. Azab Tuhan. Bayangkan surah Haji, Tuhan tak sebut ya ayyuhallazina, ayat puasa Tuhan sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Orang-orang yang beriman. Macam mana Allah Ta'ala nak memberi peringatan, innallaha ra'ufun bil ibad. Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Satu benda yang menjadi kegerunan, ketakutan kepada manusia, Tuhan ini Tuhan ingat. Walaupun kau beriman tak boleh kau kena ingat. Dia belum masuk orang kita pagi, dia nak bersihkan dulu pemikiran. Dia nak bersihkan ada harapan nama. Itu sebab kita kena bersihkan fikiran kita dulu. Fikiran kita kena bersihkan dulu. Kerana tuan-tuan yang tua-tua ni banyak fikiran yang rosak dalam kepala. Bukanlah rosak macam kita pilih gila dah. Janganlah tuan-tuan masa budak, masa muda dulu, cuba ingat macam mana fikiran tuan-tuan. Macam mana fikiran tuan-tuan? Apa kira Gama, apa ke maya pun kadang buat, kadang tidak. Masa kahwin muda lagi, masa kahwin macam mana cara? Kadang buat, kadang tidak. Dah apa benda buat tu. Masa dah tua ni tuan-tuan tambah lagi sikit. Maya dulu tak semayang. Kalau semayang tak kekal, baru tambah sikit, puasa sikit. Itu aja. Tapi fikiran tu tak dibuang. Fikiran lama tu tak dibuang. Tak percaya? Kalau cakaplah tuan-tuan, kalau tengoklah tuan-tuan habis semayang, dia tengok anak dia main, anak dia berasak. Dia tak ada lihat lah. Budak-budak muda, kita pun muda macam tu ke? Fikiran tu kan tuan. Bukan senang. Sebab dah tua-tua ni payah. Bukan senang tuan-tuan. Baik lelaki, baik perempuan. Itu sebab Sayyidina Umar kata, kalau kau ambil Islam, kau kena tahu jahiliah. Itu sebab kita dah tua ni sekongkong menjadi pemangkin. Mangkinnya mana? Aku main, kalau aku muda main banyak aku punya. Kita bapa kena filem kita, filem. Tuan-tuan, itu rahsia tuan-tuan dengan Allah. Filem tuan-tuan tu masih tuan-tuan boleh tengok lagi. Walaupun hari ni kita pakai serban, hari ni kita pakai pakji, hari ni kita pakai sokong putih, tapi filem kita bila kita duduk 2 minit je, dia terbayang habis segala laku nanti, kan? Nampak? Sana lagi. Kan daripada muka dia kita boleh baca. Apa man? Yang kau duduk tu macam mana sesuatu? Tak ada apa-apa. Nampak? Macam mana masa muda? Dan kita buang tak fikiran tu? Patut kita, aku main kalau muda macam ni, aku tak izinkan pula anak aku jadi macam aku. Kalau aku muda main, aku masa muda, akal aku kuat, aku cerdik, aku tak boleh baca Quran, tapi anak aku tak nak izinkan. Patut begitu. Tapi tidak. Pasal kita belum buang lagi jahiliah kita tu tadi. Kalau kita tak cakap pula, bini cakap. Alah, awak nak lebih-lebih sangat, awak pun dulu. Kita tahu awak kahwin ni kita 40 tahun dah, proses jahat awak tu. Nak marah, benda betul. Bukan senang. Rahsia kita dia tahu. Apa yang kita makan? Ya. Akhirnya benda nak, akhirnya ikut. Kita tidak dapat membangunkan keadaan generasi yang akan keluarga. Contoh tuan, Allah Ta'ala berfirman
Ampusakum makna apa? Pelihara diri kamu. Lagi wa ahlikum, keluarga kamu. Pelihara daripada apa? Pelihara daripada apa tuan-tuan? Tuan tak kata pelihara daripada makan ke minum, tak ada. Pelihara daripada nar, daripada azab neraka. Kalau kita tadi pelihara, kalau pelihara daripada makan lah kita kata, cakaplah tuan-tuan, belilah, pergi malam nikah, pergi sup, makan roti canai, terlampau sedap, makan sate ke. Bila makan sedap tu kan, rasa tak hati nak bawa balik bini, nak balik anak. Takkan bawa balik bini. Pasal kita rasa kalau kita makan sedap, kita pun nak bawa anak bini sedap. Selain segi itu dia. Tapi mengapa waktu kita pergi sembahyang ke surga, kita nak masuk syurga, anak kita diorang di masuk dengan kita? Logik. Logik tak? Mengapa Tuhan sebut ku ampusakum wa ahlikum minat ta'am, daripada makan, syarab, minum, libas, pakaian, marid, sakit, jaga dia. Tuhan kata jaga daripada azab neraka. Apa pasal? Kerana neraka di mana tempat adalah hidup yang akhir sekali buat selama-lamanya. Yang akhirat hidup selama-lamanya. Nampak? Itu sebab Tuhan tak sebut sebab makan, minum, jaga keselamatan. Tuhan tak sebut pasal apa? Seluruh makhluk, bila makhluk tu benda yang hidup. Tak kira binatang, tak kira pokok, jaga. Kita tanggung anak berapa hari? Berapa orang? Paling banyak lah orang beranak berapa orang? Tuan-tuan paling banyak pun 3, 4. Ambil pokok hidup. Anak dia lagi banyak. Daun, bunga, buah, semua dia nak bagi makan. Siapa buat itu? Akau dia. Cuma tuan-tuan mengaji dulu lembaga pertanian. Apa guna akau tunjang? Dia nak cari keselamatan pun. Apa guna akau gambut? Akau pelik. Dia nak cari mak, nak saput anak dia daun, buah. Dia juga cari makan. Tengok ayam. Ayam kampung dia. Tuan-tuan tak ada bagi makan pun. Dia jumpa satu masa dia kais-kais. Dia ada kais-kais, dia ada makan, dia panggil anak dia. Cara dia lah, makanan dia. Lepas tu dia kepak, dia tak kepak dia keselamatan anak dia. Apa lagi? Burung terbang, keluar daripada mana? Daripada sarang, dia panggil lagi, tinggalkan anak. Kadang balik tengok anak dah makan dah ulang. Cuma dia pergi cari makan. Kalau sebab makan, minum, keselamatan, semua benda yang hidup cari makan. Tapi kita pun manusia yang istimewa. Apa sahaja kau tak semayang, Allah, kau tak nak bayar. Kau cuma kata, Allah, kata anak cari makan tu anak-anak. Baik kau jadi lembu. Dah besar boleh potong. Cakap. Kalau sekadar cari makan pokok ni pun cari makan. Lembu pun cari makan, susukan anak. Tapi disiplin hidup dia. Ini manusia. Alah, tak apa nak belajar ni, anak cari makan, rezeki anak-anak ni. Sama tak dengan haiwan tadi? Apa maknanya Tuhan kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Aku jadikan manusia sebaik-baik, secantik-cantik makhluk. Berartinya manusia itu lebih istimewa daripada makhluk yang lain. Tak kalah hidup dia makan. Tu jaga baik. Kerana hidup kita tak tahu pun tafsiran hidup ni. Kalau kita tak faham hari ni, kita hidup macam haiwan. Jaga baik. Kata lagi. Ya. Wa minan nasi man yujadilu billahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Wa minan nas, tengah daripada manusia yang berbincang tentang Allah tanpa ilmu. Ni dia nak main logik. Baru ni tuan-tuan, seorang pegawai datang jumpa saya. Pegawai tinggi tuan-tuan. Pasal dia geram kawan sepejabat dia, bincang hal agama ni mengikut internet. Internet tu
entialis tak percaya dari Muhammad. Dia tak semayang, tapi dia percaya dalam Quran kata semayang tu. Masuk semayang, orang kata semayang, dia tak ada disebut itu. Ini Muhammad ni pasal sampai situ. Pasal dia berbincang tadi. Kita ni manusia nak beri biar betul tuan-tuan. Kalau saya tak ada ceramah pun tuan-tuan ingat, kita manusia ni ada akal, ada nafsu, ada perasaan, ada keinginan. Semua manusia jadi. Tapi dalam kita ada gitu, ada ditambah kita satu lagi, kuntum khaira ummah. Kamu sebaik-baik umat pasal kau orang Islam. Manusia juga, tapi kau tambah kau orang yang beriman. Nampak? Bila kita nak bercakap hal Allah Ta'ala, kita tak beriman. Sama tak dengan orang? Tak tahu. Air rasa cakap ambil Allah judi. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Walau tegak tu atas nama iman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Agak judi, bertenung rasa syirik kepada Allah, perbuatan terkotor, wajib tadimu jauh dari. Tapi kalau orang yang tak iman, ada nafsu, ada perasaan, apa salah? Aku main judi, aku tak curi duit orang, tidak perlu aku sendiri. Kalau aku kena dapat rumah kat semua tu besok itu. Tak rasa aku bakti baik aku tu. Macam mana pandangan kau man? Macam mana pendapat kau ni? Pendapat dah. Dia pun penuh. Rasa lah baik. Nampak tak tu? Pasal dia manusia, dia ada perasaan. Dia fikir dengan perasaan. Dia fikir dengan akal. Dia fikir dengan dam. Zina. Satu jenayah paling besar. Orang yang berzina, orang yang dah kahwin, rejam. Orang yang belum kahwin, sebat. Tapi cara orang barat, zina. Sekarang berapa banyak tuan-tuan zina? Apa dia? Suka sama mereka. Kan aku paksa. Dia nak aku apa? Salah ke? Dari segi logik, manusia ada logik. Salah. Kalau aku rogol dia, aku paksa, salah apa? Ini dia nak aku. Aku pun nak dia, salah. Tak nak saya cari lain pula. Dia buat aku je. Ikut logik, ikut logik nafsu. Itu yang diterima oleh orang barat. Tapi kita pun terima. Diharamkan tu pasal kau orang yang beriman. La ilaha illallah. Biar kita nampak keistimewaan kita beriman. Biar tuan-tuan nampak. Jangan pakai borong je. Orang yang beriman. Kalau tidak, minum arak. Innamal khamru, arak, judi, arak, apa salah? Macam mana faham kau Sen? Aku ni kerja tempat penting. Kalau aku tak minum, tak ada idea lah. Aku ni bercampur macam-macam jenis golongan manusia. Bila parti tentu ada arak. Kalau tak minum, nanti dia kata aku tak ikut perkembangan. Macam mana kau punya fikir? Aku kalau minum botol pun tak mabuk. Salah ke? Dia pun minum. Rasa aku ni, aku rasa. Aku berpendapat lah, kalau itu nawa itu kau bersih, tak salah. Itu apa ya? Nampak, biar betul tuan-tuan. Tak pergi tanah suci. Fikirkan tu dia suci. Tu yang lelaki, yang perempuan ni kebanyakan, kadang dia sembahyang bagus. Lepas tu tak tutup orang. Dengar apa baik, tuan-tuan, dengar apa baik. Saya kali pertama saya ceramah. Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakan olehmu ya Muhammad. Qul, katakan olehmu ya Muhammad. Ayat jelas. Ya? Kata boleh ya azwajika, bagi isteri kau. Pasal kau sebagai seorang suami, engkau ni isteri kau. Wa banatika, engkau sebagai seorang bapa, engkau ada anak.
Wa nisa'il mu'minin, kau sebagai pemimpin, kau kena beritahu masyarakat apa dia supaya menutup aurat. Ayat itu jelas. Qul li azwajika, beritahu isteri kau. Kalau isteri kita peluk, kita dakap setiap malam, apa tak boleh cakap benda tu? Tapi kita tengok. Kita tengok berapa banyak kadang tuan-tuan yang lelaki, isteri tak bertudung pun tuan-tuan tak mampu nak cakap. Tiap-tiap malam peluk, tapi tak boleh cakap. Dengan ayat itu jelas, qul li azwajika, katakan kepada isteri. Orang cakap jelas tu. Wa banatika, kepada anak perempuan kau. Pasal Nabi nak nyampaikan kepada kita tengok kelalaian kita tak sampai tu. Pasal waktu kita kahwin pun bukan kali tu kita badan. Tu saya tanya kat tuan-tuan secara individual seorang-seorang, Mas, kau kahwin dengan Timah tak pasal? Oh dulu Ustaz, dia tu kalau tengok dia berjalan, body dia tu tak tahankan. Kalau kau kahwin dengan aku kerana body, takkan lepas tu nak tanya untuk orang tak lain-lain kan? Ini masalah. Kena faham mak baik anak-anakku. Sekarang dah susah. Kadang suami dah pakai ini, bayang awak putih, isteri nak tutup kau. Nak betul, nak diciumkan dulu kepala. Jangan sampai dah balik Mekah. Kena faham baik. Pasal Islam ni dia nak jaga, nak jaga keluarga, anak, bini dia nak jaga. Maka dia beritahu dulu, kerana itu sebagai suatu keperluan dalam kehidupan. Kadang kita nampak anak kita dengan pakaian, dengan jurinya, tak tahu mak tanya, alah budak-budak muda pakai, biasalah awak pun mari macam tu juga. Ini masalah. Kena betul. Lebih-lebih yang nak pergi haji ataupun yang telah pergi haji, jaga baik. Supaya kita bawa balik suatu perubahan revolusi. 40 hari aku berada di tanah suci, fikiran yang suci, hati yang suci, jiwa yang suci. Takkanlah balik macam dulu kat tanah kotor dulu lagi. Dan sebab dalam haji ada satu surah namanya surah Al. Habis dia tu bila kita nak bincang bab agama, kau harus betulkan fikiran. Itu sebab kalau bincang agama ni tuan-tuan orang jawab dengan logik, jangan. Tak boleh tak. Dia cakap akal, Itu sebab seorang kata, orang yang berbincang, orang yang berdialog, cara nak agama itu, dia dengan tak ada ajaran, tak ada ilmu, syaitan dia akan ikut syaitan. Lagi apa lagi? Dia nak ambil, belum masuk lagi haji. Nampak apa Tuhan nak tuju kat mana tu tadi? Nak betulkan dulu. Bukan ada duit pergi haji, balik berbuat tak senonoh, tak berubah. Perilaku tu juga, balik haji 3 hari orang dah cam. Tu balik tu nombor ekor kalau tak balik. Dia jawab tu, ini hal lain, itu ibadat, ini hidupan. Kau bertamu nampak tak? Nak betulkan manusia ni. Bangunan yang begini besar pun kita nak betul, dia tak pernah lawan kan? Kita roboh, kita buat balik. Tapi manusia susah kalau letak diri dengan betul. Tuhan dalam surah haji ni, Tuhan beri satu lagi. Ni yang penting saya nak beritahu ni. Ya ayuhan nas, ayat 4. Ya ayuhan nas, hai manusia. Seruan peringatan Allah, in kuntum fi raibin minal ba'ts, jika kamu ragu-ragu. Ragu ni bukan tak yakin, tapi keyakinan dia tak penuh. Bukan dia tak percaya dia tak apa-apa confident. Ini yang banyak. Kata tadi, cara tadi lah, dia makan roti sedap,
Dia teringatkan sedap, dia bawa balik anak. Dia semayang, dia tahu dia nak masuk syurga. Yang anak dia biar dengan aku, dia nak masuk mana? Dia makan daging rumah orang, dia hilang segan. Nak bawa balik, nak ke tak sikit untuk anak suami ke. Tapi bila tentang buat baik kepada Allah, ini syurga, ni amalan syurga, ni amalan neraka, kita biarkan anak kita beramal dengan amalan neraka pula. Mana letak logik? Menunjukkan kita percaya ayat kata, tapi kita ragu-ragu. Saya yakin tapi kurang yakin. Wa in kuntum fi raibin minal ba'ts, jikalau kamu ragu-ragu, ragu-ragu tuan-tuan. Baik, ragu-ragu itu kena faham betul. Bukan tak percaya tapi tak percaya. Tidak menjadi suatu kekuatan di dalam rumah. Apa dia? Tahun 10. Tahun 10 apa? Fa'inna khalaqnakum min turab. Kau tu manusia, aku jadi daripada tanah. Tanah. Summa, lepas tanah, apa lagi? Summa, lepas tu alaqah, air mani. Lepas air mani, ya, notepatan air mani, alaqah, lepas tu darah beku. Lepas darah beku, mudghatan, daging. Orang perempuan kalau dia mengandung 3 bulan dia akan gugur daging sikit. Lepas tu Tuhan sambung, mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Ada daging yang aku teruskan ciptaannya, ada yang aku gugurkan ciptaannya. Maknanya macam mana? Berartinya dia nak cerita kalau kau ragu-ragu, engkau tu sendiri aku jadikan tengok daripada dalam perut, daripada tanah, air mani, darah, air mani, darah, daging. Ada daging yang aku terus, ada daging yang aku gugurkan. Banyak orang anak-anak berapa kali mengandung sikit dia gugur bulan, dah gugur. Kadang 3 bulan gugur, kadang ada diteruskan. Siapa boleh campur tangan dalam kes ini? Siapa boleh campur tangan? Doktor, bapa doktor, atau doktor seorang tak boleh campur. Siapa boleh campur tangan? Duit kekayaan tuan-tuan boleh beli? Tak boleh. Kalau nak tunjukkan linu baikina lakum, aku nak tunjukkan kuasa aku kepada kamu. Kuasa aku kepada kamu. Mak dalam kes ni seorang tak boleh campur, tak? Kau kena ingat, kau diri kau sendiri tu kau kena ingat, jatuh ni satu-satu. Daripada tanah, air mani, darah, daging, mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah. Ada daging yang aku teruskan ciptaan, ada yang aku gugurkan ciptaan. Dalam ini campur boleh campur. Seorang baru kita tahu kekuatan kita. Lepas tu, apa lagi makna dia? Ya, wa nuqirru bil arham. Aku letakkan kau di dalam rahim. Ma nasya ila ajalin musamma. Berapa lama yang aku kehendaki ila ajalin musamma, satu masa yang tertentu. Ini kita lelaki kena faham, tuan-tuan. Mengaji ni biar sikit lagi kita faham. Orang mengandung dia cuma ada 3 kaedah. Sekurang-kurang mengandung, biasa mengandung, sepanjang-panjang mengandung. Sekurang-kurang 6 bulan mula-mula. Biasa 9 bulan, sepanjang-panjang 4 tahun. Kebanyakan kita ambil kadang-kadang yang 9 bulan ni. Bila cukup bulan ni, kalau beranak bawah ada 9 bulan, oh budak tu tak cukup bulan, dia ambil yang biasa. Begitu juga masa haid, masa nifas. Yang kita nak kalau kita kahwin isteri bodoh, kita pun bodoh. Apa jadi? Masa haid, saat biasa sekurang-kurang sehari semalam. Biasa 6 atau 7 hari 7 malam. Sepanjang-panjang 16 hari 16 malam. 15 ke 16 hari 16 malam. Nifas sekurang-kurang 1 lahdah. Biasa 40 hari 40 malam. Sepanjang-panjang 60 hari 60 malam. Ini dia pergi pada biasa. Berapa hari dah kau buat mah? Kalau cukup hari lagi badan dia dah kering tapi dia tak semayang. Haram tak tu?
Kalau kita tahu tak boleh, tak boleh itu. Masa nifas sekurang-kurang 1 lahdah. Biasanya 40 hari. Sepanjang-panjangnya 60 hari. Ini bukan masuk itu, kau dah masuk lain. Kita pun tak erti, dia pun tak erti apa jadi. Ini masalah. Dan lepas tu Tuhan kata, aku keluarkan kamu, ya wa nakhrujukum tifla, aku keluarkan kamu sebagai bayi. Tuhan nak jawab, jikalau kamu ragu-ragu tentang hari pembalasan, hari perkiraan amal, meniti siratal mustaqim. Bila kita bawa benda itu dalam fikiran kita, kita ada kekuatan dalam hidup kita. Kalau syurga dengan kita main pakai fikir, alah, itu benda belum tahu. Dia tidak menjadi asas kekuatan. Kalau kita bertempur, tidak jadi asas tempur dalam hadapi suasana ini. Itu kita ada kekuatan. Lepas tu, bila kau keluarkan sebagai bayi, apa lagi kau kata? Litabaru asyuddakum. Ada yang aku sampaikan umurnya. Wa minkum, ada setengahnya man yutawaffa, aku matikan masih muda. Muda lagi dah mati. Baru ganak 3 bulan mati. Yang ada baru budak sekolah kelas 5 mati. Yang ada hari ni bertunang besok mati. Yang ada baru anak 2 kecil lagi mati. Bapak mati. Siapa yang mati? Wa minkum man yuraddu ila arzalil umur. Ada setengah sampai dah kacau tahi dah. Dah baca Yasin 40 kali dah tak mati. Siapa punya itu? Ambil contoh. Nasib kita tak tahu. Tuhan nak tunjuk liru bayina, kuasa kita. Kuasa Allah tu di atas diri kita. Biar kita kenal baik-baik. Yang kita tak percaya itu kita tengok. Kadang kita kesian. Aku ziarah selamat kesian. Dah kacau tadi. Kencing, dia agak hidup pun dah itu. Sian. Dia kalau tak mati lagi, itu susah. Dah 30-40 kali dah bagi buat tahlil, tak mati lagi. Siapa? Yang setengah pula, anak dia muda lagi. Umur baru 25 tahun, baru kahwin sebulan. Mati. Siapa? Minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umur. Siapa boleh campur tangan? Siapa boleh campur tangan? Doktor, duit, kuasa, manusia boleh campur tangan? Tak boleh. Kalau kau yakin tu Tuhan boleh matikan masa muda ataupun masa tua, Tuhan boleh ada kuasa, kenapa kau tak percaya aku akan adakan besok meniti siratal mustaqim, hari pembalasan syurga neraka? Mengapa kau tak percaya? Kalau hidup kau macam tu, aku terangkan, daripada tanah ada yang aku gugurkan, ada yang aku terus hidupkan. Bila dia keluar daripada dalam perut, ada yang aku hidupkan yang umur dia muda lagi, ada yang sampai dah tua pun tak mati. Kalau kau boleh tengok itu benda berlaku, kalau kau dah yakin yang itu, kenapa kau tak yakin? Cari Allah Ta'ala memberi hujah kepada kita. Nampak? Tapi oleh kerana manusia bernafsu, kita tak jawab dengan kepahaman, kita jawab dengan nafsu. Alah, itu hasil. Kita tak nafsu. Ini masalah kita, Pak. Ni belum masuk pagi dulu. Baik, nak rekahnya. Masuk bab haji ni, tuan-tuan, ayat berapa? Ayat 27. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Panggil manusia bil-hajj untuk pergikan haji. Ada yang datang berjalan kaki, ada yang datang naik onta yang kurus daripada setiap rusuk. Kerja haji itu apa maknanya? Untuk apa? Liyashhadu. Kau akan dapat melihat
Dan melihat apa? Manafi'ah. Melihat ambil munafaat. Bukan tengok macam ni rupa Baitullah ya, macam ni rupa Bukit Uhud ya, macam ni rupa makam Rasulullah ya. Kita pun munafaat kita. Tengok di sini bapa yang pergi Mekah dia jaga betul-betul. Ini yang tuan-tuan kena belajar. Belajar baca tu belajarlah. Tapi manfaat ni apa yang kita dapat? Dasar nak bersihkan. Bila fikiran kita tadi dapat dibersihkan, insya-Allah kita balik membawa hati yang suci, jiwa yang suci. Kita bercakap sampai di rumah pun dengan hati yang suci. Oh, itu sebab Allah Ta'ala berfirman ni. Apa dia kata? Tuan-tuan tengok, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidakkah kau berjalan di muka bumi? Kalau di muka ni muka dia, kau ada hati kan? Kau ada hati, kau ada akal. Dia dah tengok Baitullah, apa yang dapat. Tapi otak kita buta. Tu dia kata la ta'mal absar. Tidak buta mata tapi buta hati, buta akal. Balik tak dapat apa sesuatu pun. Dia balik dia boleh cerita. Aku 2 kali nak sembunyi dengan Arab tu, pada aku dia datang. Dia yang lelaki ni yang Malaysia ni. Yang perempuan pergi barang-barang situ murah. Dia cerita barang-barang di Mekah tu murah. Tu kalau ada duit tu memang kalau nak pergi. Orang yang bagi duit kita nak pergi Mekah RM20, RM100, RM200 tu dia tak balasan lah tuan-tuan. Dia tak ada. Tapi dia balik nak tengok berita daripada. Coba tuan-tuan balik. Kita kan yang terasa. Misalnya contoh, kita ambil manfaat daripada Mekah. Contohlah tuan-tuan tawaf. Ini Baitullah, kita tengok bumi tawaf. Tawaf haji berjana ribu. Kita jatuh, kita bangun, kita kena siku, kita buat dulu. Ditolak dah orang, kita buat dulu. Di situ ketika itu hati kita tergambar. Ya Allah, sebelum aku datang kepada kau di sini, aku pernah merendah-rendahkan agamamu. Ya Allah, hukummu tak sesuai, hukummu tak boleh. Tetapi hari ini, walaupun aku ditolak, aku jatuh, namun aku tetap buat juga. Ya Allah. Pasal apa kita buat? La ilaha illa anta rabbi wa ana abduka. Engkau Tuhanku, aku ni hamba. Itu dia. Aku ni hamba-Mu, ya Allah. Baru kita bila buat semakin kita menangis. Terasa hina diri kita, terasa rendah diri kita, terasa bersalah kita dengan Allah sebelum kita sampai di tanah suci. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak jalan jauh, nak tengok rambut tak sikat, ada cercak dekat muka ni, bahasa bila tuan-tuan dapat? Bila tengok dekat cerita. Bila kita nak tahu kita bersalah, bila kita cermin diri kita kepada tempat yang suci, baru kita terasa jahatnya kita. Baru kita terasa bila kita cermin. Sebelum aku sampai ke tempat-Mu, ya Allah. Lepas tu kita pergi saing. Tuan-tuan yang dah pergi, lari sana, lari sini, lari sana. Dari segi logik akalnya, apa yang dapat tu? Habis duit RM10,000 lari sana, lari sini. 7 kali lari tu tuan-tuan 4 km. Kalau kita kata nak berpeluh, baik rumah kita beli dia, duit tak habis. Takkan nak berpeluh, nak jawab logik lah nak berpeluh. Ayat kita. Apa yang kita dapat? Apa yang kita baca bila sampai dekat Bukit Safa Marwah? Inna Safa wal Marwata min syairillah. Safa dan Marwah adalah lambang kebesaran. Apa makna lambang kebesaran?
Apa makna lambang kebesaran Allah? Lambang kebesaran Allah itu mana apa? Hanya kerana subuhan kau ya Allah. Kerana aku ni hamba kau. Aku ni kau jadi daripada tanah. Aku tak tahu aku ni mati masa muda, masa tua, besok semua ada pada kau ya Allah. Kau tak kata kau suruh aku berlari, kau suruh aku menyalak melangkah padamu. Kau terasa lemak, dia terasa dulu aku nak kata, kau Tuhan mana kau nak jaga semua ikut Islam, susah le. Teringat kau ampunkan kau. Dia berjanji dari atas bukit Safa dan Marwah kita nak buat. Kekotoran fikiran kita berbulan jatuh satu demi satu. Jadi kita dah kerana orang pergi haji ni tuan-tuan, kalau dia diterima oleh Allah, dia balik, dia keluar betul-betul balik macam ribu dia dosa dia habis. Baik. Dia tidak betulkan balik. Baik, itu dia kita. Kita pergi pada anak-anak. Renung balik-balik. Tuan-tuan yang dah pergi haji, apa yang tuan-tuan buat? Lebih-lebih nak korban ni. Suruh ni berapa ekor korban? Dari meko. Jangan korban di meko. Mari tengok berapa korban besok. Tuan-tuan pergi haji, kita tengok di menu. Apa wajib haji? Bermalam sana. Kalau buat nampak awal, apa lagi semua tu malam terus. Macam mana? Beratus ribu orang sekali. Kita duduk. Apa kita duduk hari ni tu? Kita baca. Kita baca sejarah macam mana. Bagaimana korban itu bermula. Dia bermula daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Ketika Nabi Allah Ibrahim bermimpi, Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, ayah bermimpi nak ayah sembelih kau. Fanzur madza tara, aku pendapat kau nak. Ayah bermimpi sembelih anaknya Ismail. Dia kemukakan dengan cara terbuka. Fanzur madza tara, aku pandangan kau nak, pendapat kau. Apa nak jawab? Apa ni tak patut? Apa ni zalim? Apa ni itu? Aku nak lari daripada rumah. Apa nak jawab? Tengok pendidikan seorang bapa pada anak ketika itu Ismail berapa tahun. Ada yang kata 14, ada yang kata 13, ada yang kata 15. Tak apalah, setahun-setahun tu sisi. Dan mandapsah. Apa dia? Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayah, laksanalah mimpimu dia. Kalau ayah mimpi seperti saya sendirilah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya akan patuh. Moga-moga saya dimasuk ke dalam golongan orang yang salah. Letakkan diri. Ayah jangan ikat dengan itu. Tangan bapa sembelih anak sendiri. Bayangkan, kita kalau semayang, kalau sembelih lembu, kalau lembu yang dah kita peraga dan jinak dengan kita nak sembelih tak teramak. Daripada tak teramak. Tapi Ibrahim boleh sembelih. Fikir tu ayat turun. Ya Ibrahim kata sedap tak rupiah. Kalau benar mimpimu ya Ibrahim, maka diganti kemungkinan. Ketika kita baca sejarah kita ni tuan-tuan yang kita dengar, hati kita akan terpancar kat rumah. Kalau kita laki bini yang pergi tengok tu, kita akan teringat membisik kepada isteri kita, dengar Allah, Ibrahim sembelih anaknya, anak dia kebahkan diri. Anak kita tak pernah sembelih. Kita suruh semayang kita ditenting. Allah air mata kita. Kita teringat bagaimana. Belum kita nak sembelih, belum kita nak Allah, baru kita semua semayang. Bila semua menutup aurat boleh tak? Baru kita nampak daripada
Mina itu tadi terpancar setelah kita pikiran kita dimuatkan. Bagaimana kosot gelap hidup di mata kita. Tapi tidak boleh nangis, mengenangkan bila disuluh daripada tanah Mina itu tadi, channel digunakan tadi. Dia tengok Allah, kau tak suruh lagi sekalian, kau tak suruh tempat. Itu yang pergi Mekah dapat tengok orang korban itu. Yang sekarang berkorban, besok dan lusa nak dipotong, darah akan mengalir. Sepatutnya darah kepahaman tu ada pada fikiran kita. Aku ambil ikut syariat Nabi Ibrahim, penula dan doa. Tarakna fil akhirin, maka ditinggalkan syariat Nabi Ibrahim itu kepada generasi yang akan datang. Jadi dia, tapi baik lembu kita semua, anak kita hilang, gagal nyawa, isteri bunga gagal di sana. Baru kita berjanji di situ, kita berusaha. Kalau kita balik daripada hari, kita ceritakan peristiwa yang berlaku, terketuk masa hati Allah. Bila dia balik, apa khabar mak? Apa khabar ya? Tapi mak masa di Mekah banyak tuakai nak banyak subuh mak tuakai Mekah. Apa pasal mak? Mak ingat dah lebih-lebih mak berada di Mina. Bila mak ingat orang sembelih, ingat kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sembelih anak dia gebahkan di sini, tak payah ringkus. Anak mak di rumah suruh sembahyang, suruh tidur aurat, mak dilawan. Mak itu yang bila mak ingat, mak tak tahu Rahman tu mak keluar dia. Terketuk tak? Bapak kau begitu, itu kenal tu. Bayangkan bahawa sekuang-kuangnya dia yang mendengar dari teras. Itu suatu pertukaran dalam kehidupan. Kita pergi tengok seperti mana fi'alahu kita bi'unafa'an, kita balik ceritakan sekurang-kurangnya dapat tak dirasa sesuatu. Orang lain dia datang juga, datang ziarah dia. Macam mana? Buka Allah. Aku di Mekah ni banyak iman tiada. Hasan, bila kita dah dikenal dalam satu sehingga sini bawa satu. Bila saya pergi Bukit Uhud, saya naik betul setinggi, saya tengok daripada bawah. Patut saya nak Hamzah pergi kubur. Aku berdoa, ya Allah masukkan aku dalam syurga bersama dengan Hamzah. Tapi dia cakap layak aku masuk bersama kau ya Hamzah. Kita bayangkan kejahatan kita,